Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa kamaluhu wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Qad ballaghta risalah wa addaita al-amanah wa nasahata al-ummah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai langit dan bumi berikut isinya ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang sentiasa mendegupkan jantung dan nafas kita, yang sehingga mana malam ini dapat kita bertemu untuk mendengar, dipanggilkan dengan majlis ilmu, mengutip sedikit sebanyak ilmu pengetahuan, yang mana kita tahu dan kita sadar bahawa Nabi SAW berpesan, orang yang sedang menuntut ilmu itu bersama dengan orang-orang yang berilmu yang lain, mereka itu sedang melawat atau berada di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan maknanya kita kesemua ni dah sedang berada di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nak kena janjikan itu dulu, baru kita ada roh, baru ada semangat. Kalau kita tak tahu yang sedang kita ni sedang berada di taman-taman syurga Allah, tapi janganlah menyalahkan orang yang balik. Bukan dia tak nak melawat syurga-syurga dan berada di taman-taman syurga Allah. Mereka ada urusan-urusan dengan sendiri, itu pulanglah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, jadi dalam sehari ini kemungkinan besar tuan-tuan dan puan-puan ada menghadapi masalah-masalah atau ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tuan-tuan sampai satu tahap merasakan fed up atau rasa sudah dah malas dengan ujian-ujian, ataupun dah tak tahan dah dengan ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan berkata Allah Subhanahu wa ta'ala yakin bahawa janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti. Setiap manusia, setiap hamba yang diuji dan diberikan berbagai masalah itu adalah bertujuan tak lain dan tak bukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita berpuasa satu hari ini, menahan diri daripada makan dan minum dan segala berbagai macam perkara yang boleh membatalkan puasa, itu je dah ujian. Itu je dah ujian. Nak menjaga pandangan mata, nak menjaga pandangan hidung tak memandang, nak menjaga pendengaran kita, kesemuanya panca indera kita nak dijaga. Itulah yang membezakan puasa orang dewasa, puasa orang yang macam kita, nak dibezakan dengan puasa kanak-kanak. Kalau kita tanyakan diri kita, kita tengok daripada pagi sampai ke malam kita punya puasa sama macam anak-anak kita, iaitu hanya tak makan dan tak minum. Maknanya tahap ujian, tahap ataupun pangkat result kita kalau dilihat di akhirat nanti itu sama dengan anak-anak kita punya puasa, iaitu hanya sekadar menahan diri daripada makan dan minum. Disadarlah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, walaupun pada malam ini kita akan dengar lagi makluman yang sama, penyampaian yang berbeza mungkin itu. Tapi kalau kita sadarkan ini, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ingat mengingati itu manfaat bagi orang yang beriman. Kalau yang menyampaikan itu umurnya bawah lagi pada kita, jangan kita memandangkan umurnya. Siapa yang nak menasihatkan aku ni? Aku lebih makan garam dulu. Sedar kita tak sedar, kalau kita makan garam dulu mungkin banyak dan kandungan garam dalam badan itu, kemungkinan besar kita jalan dulu. Mungkin kita mungkin kurang sedar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mohon maaf
Kalaulah ceramah ini mengambil sedikit masa, tuan-tuan dan puan-puan maklum besok bekerja. Jadi percayalah saya akan berhenti insya-Allah dalam masa setengah jam. Itulah kedua. Boleh ya? Insya-Allah kena tunggu sekejap ajalah. Tahanlah. Itulah biasanya orang beriman. Menggunakan kekuatan iman insya-Allah. Dia betul-betul akan berdamping, duduk untuk mendengar, mengutik sedikit-sedikit mutiara-mutiara kata, mutiara-mutiara ilmu untuk dijadikan panduan hidup, untuk dijadikan landasan untuk kita sampai ke akhirat. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sedar bahawa disebutkan dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan, kalau Ramadan datang, futihat abwaabul jannah." Maka pintu-pintu syurga akan dibuka seluas-luasnya. Itu bagi orang beriman nak masuk ataupun tidak itu saja. Berkeinginan nak masuk ataupun tidak itu saja. Kalau rindu, kalau berkeinginan nak masuk, dia perlukan kepada pengorbanan. Yang inilah pengorbanan kita. Yang Tuhan cuba tampilkan, cuba tunjukkan, cuba persembahkan kepada Allah. Bukan persembahkan kepada manusia. Itu memandang-mandang muka manusia itu rugi. Tapi yang sekarang kita hadir, kita datang, kesemuanya ada manfaatnya, ada untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang itulah kita dengarkan bahawa Nabi SAW mengatakan pintu-pintu syurga dibuka, itu harapan kita. Kita dengarkan imam setiap kali 4 rakaat itu dia akan berhenti baca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini dengan hadis tadi sambungannya mengatakan futihat abwaabul jannah, bukan? Dibuka pintu syurga, kemudian ghuliqat abwaabun nar, dan pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Kalau pintu neraka dah ditutup serapat-rapatnya dan pintu syurga itu dibuka seluas-luasnya, kita minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Struggle ibadah di sepanjang bulan Ramadan ini agar Ramadan ini menjadikan satu titian kepada kita untuk sampai kepada bulan-bulan yang akan mendatang nanti. Kalau kita nak mendidik jiwa di bulan Syawal itu payah. Dan bulan-bulan yang lain nak mendidik jiwa itu mempunyai satu motivasi yang lain, yang berbeza. Yang ini dah terang-terangan. Bulan Ramadan ini terbuka seluas-luasnya pintu syurga, tertutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wasufidatil syaitan, dan syaitan sudah dibelenggu, syaitan sudah diikat, dan tak boleh kacau manusia untuk buat maksiat. Maka inilah peluang kita. Tuan-tuan rahmati Allah, peluang kita untuk struggle, untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah, dan dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya. Sedang umur kita dalam bulan Ramadan, kalau kita cuba kaji selidik, dah 5 hari, kita kira-kira apakah kita sudah bersedekah? Soalannya, apakah sudah kita bersedekah? Ataupun baru keluar RM10 untuk 5 hari? Berbeza dengan hiburan yang kita boleh bayar begitu banyak, begitu mahal. Ataupun keperluan-keperluan yang bukan asasi, hanya hiburan semata-mata kita mampu bayar. Hiburan untuk akhirat itu kita tinggalkan, maka nanti di akhirat kita tak berhibur. Kita mintakan supaya tadi masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita semua. Nak meniti ketitian sirat mustaqim itu amat payah. Dan kita dengar guru-guru kita mengajar meniti titian sirat itu, dia ada titian sirat di ini ada satu helai rambut dan dibelah 7. Tuan-tuan pernah dengar kan? Sehelai rambut dibelah 7. Kalau saya tanya sehelai rambut saja, sehelai rambut mampu tak tuan-tuan untuk melintas? Tapi jangan sebut yang dibelah 7.
Kalau yang satu helai rambut pun tak boleh nak meniti. Itu simbolik bahawa kita tak akan meniti di situ lagi. Di mana kita nak meniti titian sirat mustaqim? Di mana tuan-tuan? Yang mana kita bayangkan, mungkin tuan-tuan semua dibagi tahu oleh guru-guru dulu, ada yang ingatkan kepada kita. Mak-mak kita, nenek-nenek kita cerita, ini neraka dan ini ada titian sirat. Kita meniti di atas titian sirat. Kalau kita tak boleh capai sampai ke ujung, kita akan terjun masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita berjaya melintas sampai ke ujung sini, kita akan masuk ke dalam syurga. Cuba kita semak balik di dalam ayat Al-Quran. Kalau tuan-tuan semak surah Al-Waqi'ah, itu Allah menyebutkan wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan lain wa ashabul shimal ma ashabul shimal. Maknanya dia ada yamin dan dia ada shimal. Yang kita minta kepada Allah ni untuk masuk ke syurga Allah ni, bayangkan di mana kedudukan syurga, di mana kedudukan neraka, yang sampai kita nak melintasi sirat tu. Takkan berlaku nanti kita meniti titian sirat dan kita terjun masuk ke dalam neraka. Di mana titian sirat itu? Inilah ni. Ini titian sirat ni yang tuan-tuan, puan-puan, termasuk saya, ustaz tak ustaz, kaki tasbirah kita tak kaki tasbirah bersama akan terjunal kita masuk ke dalam neraka. Hanya kalau semata-mata kerana tak ikhlas, menyampaikan dakwah pun tak ikhlas, tak guna duduk di hadapan ni. Mungkin tuan-tuan yang lebih mulia hatinya, ada keikhlasan di dalam hatinya, lebih layak duduk di sini. Kerana saya itu menyampaikan dakwah sedikit untuk menyampaikan maklumat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penyambung lidah aja, tak ada apa pun. Jadi sekarang kita sembang dan share mana yang ada yang mampu saya perkenalkan. Itu pun untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Kita perlu bercakap yang paling dekat dengan telinga, dengan mulut kita ialah telinga kita dulu, bukan telinga orang lain. Jadi saya cakap tu mengingatkan diri sendiri, agak begitu. Jadi itu simbolik yang sekarang ni kita sedang meniti titian sirat tersebut. Sama ada nanti kita akan terjun masuk ke dalam neraka ataupun masuk ke dalam syurga. Tadi disebut ashabul yamin wa ashabul shimal, maknanya syurga ada di sebelah kanan, sebelah sini tuan-tuan, dan di sebelah kiri neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di sebelah sini syurga, di sebelah sini neraka, tuan-tuan nak masuk. Kalau ada titian sirat di sini, titian sirat, tuan jalan di titian sirat itu. Titian sirat itu ada di mana? Kalau kita letakkan titian sirat, jalan ini di tengah-tengah tak boleh jalan ni. Tengah-tengah ada tembok Al-A'raf. Itu ceritanya dalam surah Al-A'raf. Di mana letaknya tiang ataupun tembok besar di tengah-tengah yang memisahkan syurga dan neraka. Jadi kalau tuan-tuan ikut sini, dia ada tembok. Yang tadi tuan-tuan melintas tu, dia ada tembok. Kalau di sebelah neraka tuan-tuan melintas daripada sini naik ke atas, tuan-tuan nak pergi ke mana ke atas tu? Syurga di sebelah kanan ni. Jadi kita melintas ke mana tu? Kalau melintas ke atas sana, tak ada syurga di sana. Kita lepas, kita masuk syurga. Tak ada syurga di atas tu. Dia duduk di sebelah kanan. Kalau kita daripada sebelah kiri sini, pergi ke kanan melintas, pergi ke mana, dia ada tembok yang tinggi besar. Tak nampak Al-A'raf kita lihat, tembok Al-A'raf. Jadi titian sirat itu di sinilah dia. Tuan-tuan beramal ibadah, tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan bersedekah, mengeluarkan kata-kata yang baik, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, dia memberi kata-katanya itu terselamat daripada menyakiti hati orang lain. Yang itu semua terus dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ke syurga. Tak ada kemana ke syurga, bukan yang titian sirat yang tuan-tuan mandangkan yang dulu kita dulu bagi tahu. Jadi sepanjang kita nak ke sana, kita perlu melalui alam, dua alam. Yang pertama alam umur yang sekarang kita tengah lalui, yang kalau 60 lah meninggal, kalau 70 lah meninggal. Kita semak bahawa Nabi SAW mengingatkan kepada kita, umur yang mati itu baina sittin wa sab'ina, hadis sahih. Umur yang mati itu tak jauh lingkungan 60 ke 70. Itu umur Nabi SAW diwafatkan 63 umurnya. Tapi di sini barangkali ada yang sampai ke 75, ada sampai ke 80. Dan itu sebagai
isyarat bahawa boleh perpanjangkan lagi taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi Ramadan, jumpa lagi Ramadan, jumpa lagi Ramadan sampai 70-80 tahun. Kalau masih hati kelam, masih hati tak boleh mendekati majlis-majlis ilmu, hati masih hati tak boleh mendekati masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala, ini rugi. Yang inilah titian surat yang berjalan sepanjang umur hidup di dunia, akhirat terus dijulangkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi saya tengok muka tuan-tuan ni mudah-mudahan semuanya ahlul jannah. Muka yang kita tiap-tiap malam berusaha, besok pagi nak pergi kerja. Terus ya Allah, kurniakanlah kepada para jamaah yang datang bertungkus-lumus melakukan amal ibadah yang mempersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, supaya kita doa kepada Allah, Allah beri kesempatan kita untuk mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah ini semua dapat manfaat, dapat petunjuk daripada Allah. Allah mudahkan urusan antum semua, dan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke semua ke dalam syurga yang kita idam-idamkan. Diingat, formulanya perlu kepada pengorbanan. Kepada siapa yang kita cintai, memang perlu kepada pengorbanan. Kalau kita cintai seseorang, mungkin duit kena keluar banyak, masa kena habiskan banyak. Cinta kepada sesuatu, memang itulah perlu kepada pengorbanan. Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perlukan kepada pengorbanan. Yang alam yang kita duduk sekarang ni, itu umur dunia. Kalau tuan-tuan sekarang umur dunia, kalau 80 lah, tak ada masalah. Tapi dia ada satu alam lagi, iaitu umur duduk dalam alam barzakh. Itu pun kita dikira umur dalam, bukan sekarang ni aja, bukan dalam alam barzakh habis dah, tak ada apa-apa. Umur dalam alam barzakh diceritakan dalam hadis-hadis sahih, dia hidup style dia dalam alam barzakh. Orang yang duduk dalam alam barzakh, dia duduk dalam alam barzakh. Style dia, tapi macam mana dia beramal dalam alam barzakh tu? Sepanjang umur kita dalam alam barzakh, orang tanya, berapa lama lagi kita duduk dalam alam barzakh? Itu orang yang duduk dalam alam barzakh itu bergantung kepada bila dia mati. Kalau Nabi kita Muhammad SAW dah wafat 1474 berapa yang lepas, kita tolaklah dengan sebelum hijrah, 10 tahun sebelum hijrah tu, maknanya umur Nabi segitulah. Nabi wafat segitulah umur Nabi duduk dalam alam barzakh. Panjang umurnya sampai sekarang. Kalau kita kira daripada Nabi-Nabi yang terdahulu, nenek kita tak payah jauh lah, atau kita mak ayah kita, begitu lamalah dia duduk dalam alam barzakh sampai hari kiamat nanti. Itu umur dia. Jadi panjang umur kita duduk di dunia dengan panjang umur hidup di dalam alam barzakh itu berbeza. Kita tak tahu, bergantung kepada umur kita nanti sampai ke hari kiamat. Jadi apa nak buat dalam alam barzakh tu? Lama. Baik berpandungkan kepada surah Yasin ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsayna fi imamin mubin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kita beramal ibadah sekarang ni, sedekahun jariyatun kita, amal kebajikan kita, kesemuanya akan membawa ke alam barzakh. Ini sekarang ni umur kita yang kita manfaatkan dengan amal-amal ibadah, dia bawa ke dalam alam barzakh. Apa buktinya? Inilah surah Yasin yang kita baca. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kata Allah, kamilah yang telah menghidupkan yang mati. Kalau buka kitab tafsir, ulama tafsir membincangkan menghidupkan yang mati yang bagaimana. Pertama, menghidupkan yang mati itu ialah tumbuh-tumbuhan. Bumi ni daripada kering kentang, daripada tak ada apa-apa kepada ada tumbuhan-tumbuhan yang hidup, ada binatang dan ada komponen-komponen yang lain untuk mengindahkan, untuk kapasiti bumi. Jadi Allah hidupkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan menghidupkan yang mati? Iaitu orang yang kafir dulunya, jiwanya tak Islam, hatinya belum Islam, akhirnya masuk ke dalam Islam. Maknanya hatinya dulu mati, Allah hidupkan.
masuk ke dalam Islam. Hatinya hidup. Itu kedua. Menghidupkan yang mati tadi macam mana lagi? Yang ketiga yang saya ceritakan, iaitu termasuk dalam golongan yang mati akhir hayatnya yang kita hidup sekarang, kita mati, yang itu dihidupkan balik semula nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 makna. Tapi tuan-tuan cuba kaji tengok balik, adakah 3 makna, 3 maksud ini sama? Sama. Ketiga maksud ini sama. Apa dia? Kesemuanya urusan Allah yang menghidupkan dan mematikan, baik manusia, baik tumbuh-tumbuhan, baik binatang dan sebagainya. Itu atas urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jabatan kita sedang hidup menggunakan umur yang Allah berikan, modal yang ada sekarang untuk digunakan ke dalam alam bangsa. Ini terbukti dengan ayat ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan malaikat mencatatkan amal kebajikan kita, wa naktubu ma qaddamu, yang sebelum itu qaddamu wa atharahum, dan kesan-kesannya. Apa maknanya? Maknanya sebelum kita mati, ini sekarang ni belum mati, amal ibadat kita direct dicatat kebaikan terus. Kita campakkan sedekah, dicatatkan terus. Baca Al-Quran, dicatatkan terus kebaikan. Dan sampai kepada alam barzakh, wa atharahu, kesan-kesan daripada masa kita hidup tadi, yang kita infakkan sedekah, yang kita baca Al-Quran, kita tunduk sujud kepada Allah, amal-amal sunat semua kita buat, tahajud, sembahyang malam dan sebagainya, solat duha pun tak tinggal. Yang itu semua kesan daripada kita duduk membawa ke alam barzakh, kita pakai lalu semua. Contoh kalau tuan-tuan infakkan sedikit harta sampai diberikan dapat untuk masjid-masjid dan surau-surau ini, digunakan orang, sampai itulah juga dalam alam barzakh dengan senang lenang, dengan hasil daripada wala kutubu qaddam, sebelum itu wa atharam, dan kesannya ialah dalam alam barzakh. Jadi itu membuktikan bahawa amal kita sekarang tak sia-sia, dia akan membawa ke alam barzakh. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, sadaqallahu al-aliyyul azim. Barulah kita akan dibangkitkan balik semula seperti mana yang kita cita-citakan untuk masuk ke dalam jannah. Yang itu Allah Subhanahu Wa Taala akan kumpulkan seperti mana yang ceritakan tadi. Akan berbondong-bondong manusia yang ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahnya, puasanya. Dia ada beberapa syafaat di hari kiamat nanti semasa nak dimasukkan ke dalam syurga. Satu, ketika datangnya puasa, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada puasa, kamu kenal manusia ini? Kalau saya mungkin lah, kamu kenal manusia ini? Kalau puasa menjawab, tak familiar mungkin, aku tak berapa kenal. Dia tak pernah berlapar, aku tak pernah puasa berlapar. Dari setiap-setiapnya, aku tak pernah tengok dia berpuasa, tak familiar mungkin. Di puasa ketika itu kita dijat. Syafaat untuk puasa dah dijat. Datang punya syafaat berikutnya, iaitu syafaat Al-Quran. Bukan kebetulan, ini memang betul ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran itu turun dalam bulan Ramadan, jadi ada keberkahannya baca bulan Ramadan. Al-Quran datang untuk memberikan syafaat. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Al-Quran, kamu kenal manusia ini? Kalau Al-Quran jawab, aku tak kenal, tak berapa familiar, pun kita tak kesilakan dari. Dan akhir sekali itulah kita katakan syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kata, kamu kenal ya Muhammad, aku tak pernah kenal dia ni, tak familiar, mulutnya tak pernah berselawat ke atas aku pun. Al-Quran tadi pun kata, aku tak familiar, dia tak pernah buka, aku tak pernah baca. Jadi ketika tiga ini peluang untuk sampai tiket ke dalam syurga tak ada, sia-sia tuan-tuan. Maka yang kita harap-harapkan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu tak ada. Jadi apa syarat untuk ke syurga itu kita penuhi syarat-syaratnya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang bulan Ramadan apa yang Nabi lakukan, tapi yang Nabi buat itu kita ikutlah kesemuanya. Majlis-majlis ilmu itu penuhilah. Pun tuan-tuan duduk hanya tidur ataupun tertidur atau sebagainya, tak dengar atau, tapi tuan-tuan duduk sajalah, itu saja dah dicatatkan kebaikan untuk tuan-tuan. Saya bukan cakap kosong, itu ada nas. Tuan-tuan duduk di dalam kawasan masjid ini, bermurak ke
itu dapat kesemua. Sebab bila malaikat bawa report kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditanya oleh Allah, apa yang dibuat oleh manusia itu dalam masjid? Dia buat apa dekat situ semasa orang sampai kata dia tidur. Catatkan kebaikan untuknya walaupun dia tidur. Untung apa yang dia buat semasa tadi dia sampaikan, dia sedang berbuat, dia catatkan kebaikan untuknya. Atau kalau dia datang untuk buat apa, niat untuk curi kasut, curi seliput, curi motor, ada di sampai masjid, tapi untuk balik nanti niat nak tukar seliput lain, catatkan kebaikan untuknya. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia lawat taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau tuan-tuan yakin. Jadi kita ni semua ni disokongkan dengan janji-janji yang sampaian, yang mana hanya dapat didengar di telinga sahaja. Kalau dah kita katakan tak bagi RM10, balik RM20, terus dapat dari semua. Itu semua nak buat. Tapi kita dijanjikan dengan perkara-perkara sampaian yang hanya boleh didengar di telinga sahaja. Apa dia sampaian? Perkara-perkara yang hanya dapat didengar di telinga saja, tak boleh dilihat dengan mata. Dijanjikan dengan syurga, dengan neraka, itu semua tak ada. Jadi di alam barzah tadi, satu, kalaulah sepanjang hidup umurnya sekarang dimanfaatkan untuk buat kebaikan, alam barzah dia dapat kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya, kalau sepanjang umur dia hidup dia digunakan ke atas muka bumi ini sampai dia mati, tak bermanfaat, menyakitkan hati orang, semuanya tak bermanfaat kepada manusia yang lain, hidupnya tak ada apa-apa, amal ibadah pun kosong, saham akhirat tak ada langsung, maka dimasuk ke dalam kubur dengan membawa bangkainya saja. Jadi tak ada apa pun yang dibawakan. Itu adalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di kesampingan ini, di samping itu kita beramal ibadah ialah jaga dan tutur kata kita. Sememetik ayat Al-Quran, Allah menyatakan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sesungguhnya orang yang akan berjaya, orang yang akan bahagia, orang yang akan sukses itu ialah orang-orang yang mempunyai kekuatan iman. Mesti ada motivasi untuk kekuatan iman. Kalau tak, kita tak ada motivasi, kita kata aku mesti puasa, aku mesti puasa, aku mesti puasa esok. Dengan aku berpuasa mendapat keredaan Allah. Kalau aku berpuasa, insya-Allah aku akan dicintai Allah. Kalau aku berpuasa, kalau aku akan disayangi oleh manusia yang lainnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan redha dengan kehidupan aku. Hidup aku dimudahkan, urusan aku disenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah besok kita berpuasa. Tapi kalau motivasi dalam diri tak ada, ilmu pun tak tahu kenapa nak kena berpuasa, kita kata apa kena berpuasa, besok kita punya kualiti kerja tak baik, sebab mengantuk, sebab lapar, tak boleh buat kerja. Kalau itu motivasi kita, kita tak akan beramal ibadah. Itu kekuatan iman ditunjang. Kita panggilkan motivasi lah. Motivasi itu untuk menguatkan iman, Itu satu orang yang akan bahagia, orang akan sukses. Kedua, Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang akan bahagia lagi siapa dia? Orang yang khusyuk dalam solatnya. Tadi mungkin kita solat, mungkin kita kurang khusyuk, akan datang esok subuh hari masih ada, insya-Allah. Kalau dibagi ke lapangan masa, gunakanlah sebaiknya. Kalau perempuan-perempuan pun sekarang, kalau yang tak ada datang ABC tu boleh. Inilah masanya nanti kalau dah ABC besok ataupun dah dibagi cuti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah bagi cuti itu rezeki. Tapi kita dah tak berkesempatan untuk beramal ibadah. Lebih nak struggle lebih lagi, kita dah kurang. Jadi sekarang kalau ada itu, kutip setiap malam jangan tidur. Kalau kita tidur sejam, bangun lagi, bangun kiam. Ini nasihat untuk diri saya juga ini. Untuk struggle bulan Ramadan, sampaikan, tapi amal ini tak ada. Saya lebih hina daripada tuan-tuan. Saya lebih buruk, lebih kecil daripada tuan-tuan. Hanya kerana kaburamakan indallah an-taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang hanya bercakap sahaja, nasihatkan orang lain, hanya pandai itu saja, tapi dia sendiri tak melakukan apa yang dia katakan. Jadi daripada itu, kalau kita ada ilmu, kita tahu dan dinasihatkan dan bertindakan, kita akan betul-betul aku kena beramal juga. Dan kata aku kena bangun, kalau tak aku
satu dikatakan lebih besar dosanya berbanding tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dicuba jaga tingkah laku, jaga kata-kata di sepanjang bulan Ramadan. Solat kita tadi kalau khusyuk solatnya, kita nak menjadi orang yang bahagia. Maksudnya kalau kita tahu yang kita sembah kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat dia adalah ikhlas. Bila menyembah Allah Subhanahu wa taala datang dengan penuh ikhlas. Jadi imam tak apa kita import imam daripada mana-mana imam tahfiz pun. Boleh jadi imam tapi dengan syarat nak bahagia, nak sukses di dunia dan sampai ke akhirat, syaratnya jadi imam itu ikhlas. Kalau ikhlas apa, di hujung nanti susah-susah imam dia datang gunakan kudrat tenaga dia, tak apa, tak perlu bayaran, saya ikhlas. Bila kalau itu bagus, yang itu lebih bagus. Kalau kata imam pun perlu bayaran dia, itu ikhlas lah. Bukan dinilai di situ. Ikhlas itu tak boleh dinilai dengan bayar ataupun tak bayar. Jadi syaratnya kena ikhlas, tak kira siapa pun. Walaupun imam sekalipun, walau bilal yang memandangkan azan sekalipun, semuanya pokoknya kena ikhlas. Yang pertama. Yang ketiga, siapa lagi orang yang akan sukses, orang yang akan bahagia, orang yang akan cemerlang di dunia sampai akhirat? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu orang-orang yang berhasil menjaga dirinya daripada perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Jaga tingkah laku. Itu kita diberi masa 24 jam, satu hari, satu malam, tuan-tuan. Mohon maaf, sebodoh-bodoh manusia ialah manusia yang diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala akan masa dan umur dia ini. Kedua-dua modal ini dibuang, disia-siakan, dihamburkan macam itu saja. Itu sebodoh-bodoh manusia. Kita mati-matian menjaga sandal, menjaga kasut, kita punya slipper yang murah. Tak kira tuan-tuan punya kasut mahal, saya tahu mahal. Tapi kita mati-matian jaga, suruhkan. Dan sini sebelah, yang sana sebelah letak. Supaya kalau orang tengok dia tak ambil. Dua-dua belah kita sikit nyawa letak. Jadi saya takut sembahyang pun tak khusyuk. Jadi kalau kita letak kunci slipper itu sampai di bangga sekali, sembahyang khusyuk dah tak terfikir dah slipper tu dalam tidak. Belilah slipper murah. Jadi kalau di masjid, di surau, apa yang ditayang-tayangkan sana, Allah tak pandang pada itu semua. Tapi kalau yang itu kita fikirkan, rugilah. Kita mati-matian menjaga kasut, menjaga slipper, berbanding dengan kita nak menjaga waktu dan menjaga umur kita. Dalam 24 jam ada orang yang boleh menguruskan negara. Dalam 24 jam ada juga orang yang mampu menguruskan urus niaga, ribu-ribu ringgit, juta-juta ringgit. Tapi dalam satu hari ada juga orang yang nak uruskan diri sendiri pun tak boleh. Tak boleh. Nak uruskan diri itu bukan pakaian, bukannya sudut daripada kerja-kerja rumah dan lain-lain itu. Urusan akhirat itu dimaksudkan. Kalau 24 jam semua sama, satu hari orang yang bekerja penat, lelah, semua boleh baca Quran. Kenapa kita beralasan kita tak boleh menelak Al-Quran? Nak menayik-nayiklah tuan-tuan yang mohon maaf tuan-tuan. Nak buatlah kuih, buatlah apa-apa dalam Ramadan ni, nak menjaga apa-apa, tapi jangan tinggalkan Al-Quran. Sampai-sampai boleh semak, boleh buka Al-Quran, baca satu muka surat pun jadi. Sebab itu menjadi bukti kepada kita di hari akhirat besok. Al-Quran menjawab. Kamu kenal ni, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa dia ni? Al-Quran yang familiar. Aku kenal dia. Satu hari dia baca aku satu page. Maka satu hari kita dah dapat positif dengan baca Al-Quran. Pahalanya berlipat kali ganda Al-Quran. Kuasa kamu kenal ni manusia ni. Aku kenal ni, dia berlapar dan berdahaga sepanjang hari-hari semata-mata untuk berpuasa. Dapat macam kamu kenal ni ya Rasulullah Muhammad. Siapa dia? Aku kenal setiap hari dia tak pernah miss berselawat ke atas aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh kerana itu daripada sini kita perlu berhemat. Untuk nak menguasai masa ataupun umur yang diberikan Allah ni, kita perlu berhemat. Yang pertama, hemat kata-kata daripada menyakiti hati orang lain.
Memang nak bercakap tu berhemah sikit, nak menasihatkan yang betul, nak cakap tu betul, memang dia tak tertunduk, memang dia berseluar pendek. Tapi masalahnya kata-kata itu menyakiti hati, dan itu menambah jauh dia daripada menyakiti Allah, dan lebih menambah jauh dia dekat dengan agama. Sampaikan dalam keadaan yang baik, menegur dalam keadaan yang baik. Depan-depan orang yang berniaga jual tu nak pakai tudung, tak pakai tudung, tak nak beli. Jadi kedai lain yang bagus, jangan dekat depan. Itu sebenarnya besok confirm dia tak pakai tudung lagi sampai sebulan Ramadan. Jangan cakap dekat depan macam itu. Bila ada cara-cara yang lain, ada mungkin orang yang boleh terima. Orang putuk aku lah dekat depan, terus berubah besok pakai tudung. Ada, tapi jarang. Itu kena tegur dengan baik. Macam mana Nabi SAW buat kepada para sahabat, tunjukkan contoh yang baik kepada para sahabat. Satu ketika para sahabat dalam masjid didatangi oleh seorang yang butuh kencing dan buang air dalam masjid. Buang air dalam masjid, tengah-tengah masjid itu dia buang air. Jadi sahabat-sahabat yang ada dalam masjid terus tegur, apa kencing dalam masjid itu kesalahan tuan-tuan, kesalahan besar kencing dalam masjid. Habis kotor semua masjid, berdosa, najis. Jadi ditegur oleh Nabi SAW, sahabat-sahabat lain kali jangan tegur macam itu. Kesalahan itu betul yang dibuat, tapi dia ada habis kencing dulu, dia ada habis buang air dulu. Sebab apa? Kefasadan dan kerosakan yang lebih besar akan berlaku. Jadi kita nak pergi beritahu dia, kalau maknanya dia kat situ. Kalau kita tegur tadi, kawan tengah kencing, contoh buang air, kita tegur dia, ya, lagi bersepah-sepah kencing. Lagi banyak tempat, kerosakan banyak tempat lebih banyak berlaku. Dia ada kencing di satu tempat saja. Itu contoh kalau kerosakan kesalahan-kesalahan yang lain. Ditegur orang buat kesalahan lain itu, nanti kerosakan yang lain akan datang. Dia buat satu itu tapi tegur lepas dengan baik. Kemudian kedua, apa lagi kata Nabi? Bila kita menegur tadi, dia terus tersertap semasa dia buang air, dia boleh jadi bunyi kencing rosak. Sebab dia terus terkejut dan ditahan daripada buang air, bunyi kencing dia rosak. Satu kerosakan lagi berlaku. Jadi kita nak elakkan daripada kerosakan itu, jaga mulut kita, lidah kita. Man salman muslimun min lisanihi wa yadihi. Itu orang yang menjaga orang lain selamat. Orang yang baik adalah orang yang baik, orang muslim yang lain selamat daripada lidahnya dan tangannya. Kalau orang lain yang tak selamat dengan lidah kita, tengok kita daripada jauh, dia nak kata ada dia nak tutup apa macam-macam cakap ini membuatkan orang tak selamat dengan kehadiran kita. Itu maknanya kita bukan menjadi muslim yang baik kepada muslim yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh bagi manfaat kepada manusia yang lain. Manfaatkan kata-kata kita, limitkan yang perlu kita cakap sebaiknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kedua, jaga daripada perkataan berhemah daripada bercakap perkataan yang boleh mendatangkan dosa dan kebusukan, kebencian yang ada dalam hati kita itu, tolongkan dan buang dengan jauh-jauh. Tolong berhemah hati daripada kebusukan dan kebencian tersebut. Kalau hati dah dikotori, hati dah dicemari dengan berbagai dosa, maksiat, apakah kebaikan-kebaikan itu boleh masuk? Mustahil kebaikan-kebaikan itu boleh masuk. Kita sembahyang tak tersentuh hati kita. Kita berdoa tak menyentuh hati kita. Yang itulah menandakan hati kita hampir-hampir nak malak, hampir-hampir mati. Nak disuburkan balik semula dengan zikrullah, zikir pun masih keras, tak boleh lembut lagi, tak tersentuh lagi. Nak buat apa kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian? Perbanyakkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan ada dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu hati akan menjadi tenang. Bila hati dah tenang, hati dah cool, insya-Allah segala tidak tanduk ini dia punya main dia. Kalau dia dirosak, sekejap tubuh badan dia rosak. Kalau dia baik, sekejap tubuh badan dia baik. Apa dia dipanggilkan dengan hati. Kalau hati kita dah kotor, apa pun nak masuk tak boleh. Itu dikatakan apakah artinya kita memiliki rumah yang besar tapi hati kita sempit.
Apakah kita memiliki cahaya yang terang menderang macam sekarang ini, tapi hati kita gelap, berita malam. Pada artinya kita memiliki tempat tidur yang empuk, hati yang empuk, hilang yang empuk, bantal yang empuk, tapi memiliki hati yang sekeras batu. Pada artinya kita memiliki mata yang awas, tapi memiliki hati yang gelap, hati yang buta, tak nampak langsung jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, hemat yang seterusnya ialah hemat dalam arti kata lain menabung kebaikan untuk diri kita sendiri di hari akhirat nanti. Jangan sibuk menabung keburukan, bencana kepada diri kita sendiri. Setiap kelakuan yang kita buat, kita tahu, kita yakin Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kita akan meleset, akan ke mana-mana. Apa yang Allah cakap itu betul. Setiap kebajikan yang kita buat, amal kebajikan yang kita buat, amal mithqala dzarratin, yang baik kita buat walaupun sedikit, akan ke mana-mana, dia akan kembali kepada kita balik semula. Dan setiap keburukan yang kita lakukan, kejahatan yang kita buat, tak akan ke mana-mana kecuali akan balik kepada diri kita balik semula. Biarlah apa yang orang katakan kepada kita. Jangan harapkan pujian dan pujaan semata-mata. Kalau ada orang yang puji dan puji kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita perlu merasa malu dengan pujian dan pujaan orang kepada kita. Sebab itu adalah sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat keaiban dan kejahatan yang ada dalam diri kita, yang orang nampak dan kita sadar dan kita baik. Sebenarnya kita mahu tahu kita jahat, kita baik. Jadi pujaan-pujaan dan pujian-pujian orang itu bersyukurlah dan koreksi lagi. Jadi adakah kita betul-betul baik. Di sepanjang bulan Ramadan itu ada upaya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyakkan zikir. Sebab zikir itu adalah tempat hati untuk mekar kembali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita boleh melakukan apa sahaja suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengerjakannya dengan penuh ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya rasa cukup malam ini kesempatan ini sehari sampai sini sehari dahulu. Akhir kata, pertingkatkanlah amal ibadah kita dengan buat amal ibadah dengan sepenuh hati, dengan penuh ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali kita tutupkan dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita berdoa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إياك نعبد يا الله، إنك أنت الغني الحميد يا الله. Wala nusalli wa nasjud, hanya kepada Engkau kami bersembahyang dan kami bersujud. Wa ilaika nas'a wa nafi, hanya kepada Engkau kami berusaha dan kami berkhidmat ya Allah. Narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Oleh kerana itu kami amat-amat berharap akan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, dan kami amat takut akan azab siksa daripada-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampuni sebanyak-banyak dosa-dosa kami ya Allah, selama yang akan datang atau yang telah lalu ya Allah. Sebab dia tersembunyi ada keterangan-keterangan yang kami lakukan ya Allah. Ampuni segala apapun dosa masa lalu kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan untuk kami mempersembahkan yang terbaik, hanya yang terbaik hanya untuk-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sesungguhnya Engkau yang Maha Tahu segala-galanya ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami mengendalikan mata kami, sehingga hanya kebesaran-Mu yang dapat kami lihat ya Allah. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami mengendalikan lisan dan lidah kami ya Allah, sehingga hanya kebesaran-kebesaran-Mu yang kami ungkapkan di lidah kami ya Allah ya Arhamar Rahimin.
الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Sekian yang dahulu saja. Ampun maaf terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.